السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, anugerah, nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Maka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi kesempatan kepada kita untuk menyambung siri tadabbur kita yang telah kita mulakan dalam Ramadan yang lalu. Dan alangkah cepatnya Ramadan, dan alangkah banyaknya perkara yang telah terluput daripada kita dengan pemergian Ramadan. Kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala terima amal salih dan kerja buat kita selama dalam Ramadan. Allah ganjarinya dengan pahala yang berlipat kali ganda, dan Allah kurniakan kepada kita keampunan seperti mana yang telah dijanjikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berharap kepada Allah dan kita berdoa, kita minta kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan yang seterusnya. Dan di saat kita bertemu tu kita dapat melakukan amal salih dengan sepenuhnya, dengan kesihatan, dengan kepandaian, dengan taufik, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Untuk 2 tahun lepas atau Ramadan PKP, ada Ramadan baru ni alhamdulillah kembali kepada sedia kala, dan tu pun bukan sepenuhnya, cuma kita kata hampir-hampir kembali kepada semuanya. Tapi kita juga berharap agar Allah panjangkan umur kita kembali kepada Ramadan, bukan sekadar dalam keadaan tak ada PKP. Lebih-lebih lagi kita diberi kefahaman tentang bagaimana pentingnya Ramadan. Ya, ada orang bila nak datang Ramadan, bila nak akhir Ramadan, dia seronok sebab hari raya. Ada orang bila berakhir Ramadan, dia sedih sebab akan hilangnya daripada dia kenikmatan yang banyak. Kita pun rasa seronok raya ni dah. Tapi bagi orang yang sibuk dengan ibadat, dia akan rasa seronok lagi Ramadan. Pasal apa? Sebab manisnya Ramadan adalah antara dia dengan Allah, dan manisnya Syawal antara dia dengan manusia. Jalan situ, jalan sini, makan situ, makan sini. Apa sakit buruk siapa? Pasal banyaknya makan. Tak apalah. Tapi indahnya Ramadan adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah Ta'ala kembalikan kita kepada Ramadan dan kembalikan Ramadan kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi tidak mensia-siakan pertemuan kita dan menyambung siri bacaan kita pada apa yang kita dah baca Ramadan, maka hari ini kita akan sambung dari bacaan surah Quraisy. Kita berhenti hari itu surah Quraisy, li'ila fi Quraisy, kemudian Al-Ma'un dan juga Al-Kautsar pada muka surat 602. Jumpa tak? 602. Sinilah. Surah ni tak tengok pun ingat belakang dah ni, insya-Allah. Kita sama-sama baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Baik, alhamdulillah, sekali lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memungkinkan kita untuk kembali dan juga memberikan taufik, kemudahan kepada kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Semoga Allah Ta'ala memberikan ataupun menjadikan kita sebahagian daripada ahli Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Surah Quraisy. Surah Quraisy ni sebenarnya ada kaitan dengan surah sebelumnya. Surah sebelumnya, dan kita berakhir pada cerita tu pada Ramadan yang lalu, iaitu pada surah Fil. Surah Al-Fil maksudnya gajah. Kalau kita masih ingat, surah gajah ni ialah surah berkaitan dengan Abraha yang nak menghancurkan kota Mekah. Dan kita juga dah sebut bagaimana akhirnya kesudahan tentera bergajah.
setelah daripada Allah Subhanahu wa taala hantar burung ababil atau burung yang berkumpulan-kumpulan, bawa batu daripada sijil, daripada api neraka, kemudian dilepaskan ke atas mereka, hancur seperti dedaun yang dimakan ulat. Rentetan daripada peristiwa tersebut, maka telah berlaku sesuatu pada kaum Quraisy. Telah berlaku sesuatu pada kaum Quraisy. Kerana sebelum daripada Abrahah pergi serang tu, ada pertemuan antara dia dengan Abdul Muttalib, di mana Abdul Muttalib datang bertemu dengan Abrahah dan nak minta balik unta kembu yang dirampas. Bila Abrahah kata, datang kepada aku minta lembu atau minta unta kambing kamu ni, sedang kami datang nak serang Kaabah. Jawab dia Abdul Muttalib, adapun kambing atau unta atau lembu tu unta tu aku punya. Kaabah yang kamu nak serang tu ada tuan dia, dan tuan dia lah yang akan jaga. Akhirnya berlaku apa yang berlaku. Setelah daripada itu, kaum Quraisy ni memiliki satu kedudukan yang istimewa. Kalau kita kan, apa dia? Belum ni kita dah sebut Abdul Muttalib ni orang yang telah melalui beberapa peristiwa yang hebat. Dengan perkataan dia itulah orang kenang dia berhadapan dengan Abraha, dan dialah juga orang yang menemukan Zam-Zam yang telah hilang. Dan kita dah sebut pada dulu, kira-kiranya tarah wali tu lah. Abdul Muttalib ni tarah wali. Wali pada pandangan mereka. Wali pada pandangan mereka. Pasal apa? Oh, hebat Abdul Muttalib ni, dia yang jumpa Zam-Zam. Hebat Abdul Muttalib ni, dia yang berhadapan dengan Abraha. Hebat Abdul Muttalib ni, setelah daripada tu datang buah hancur lebur tentera Abraha. Wali pada pandangan mereka. Tapi apakah wali pada pandangan Allah? Jawapannya tidak. Kenapa tidak? Kerana dia diberi kemuliaan oleh Allah, dalam masa yang sama dia tak guna nikmat tersebut untuk beriman kepada Allah. Apa yang berlaku? Abdul Muttalib berada di atas agama menyembah berhala. Yang kita dah sebut juga sebelum daripada ni, Abu Talib waktu Nabi SAW, wahai pak cik, berimanlah kepada Allah, katalah la ilaha illallah, aku akan berhujah di hadapan Allah bahawa kamu telah beriman. Datang Abu Jahal akhir sekali, Abu Talib kata apa? Ala millati Abdul Muttalib. Dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Apa agama Abdul Muttalib? Menyembah berhala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada orang-orang Quraisy secara khusus dan orang-orang Islam secara umum, betapa apabila kita mendapat nikmat dari Allah, kita kena kenang Tuhan empunya nikmat dan kita kena kembali kepadanya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy, kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Mereka ini menjadi kebiasaan mereka bermusafir, menjalankan perniagaan pada musim dingin dan juga musim panas. Musim panas dia pergi ke Syam, belah-belah Syria, kerana situ negara 4 musim. Ada salji di musim sejuk. Bila musim panas, sesuai untuk berniaga.
Waktu dia orang musim sejuk, maka mereka pun turun ke Yaman. Jadi musim sejuk mereka pergi ke Yaman, sebab Yaman ni dekat dengan Khatulistiwa, macam kita, tak ada salji. Walaupun musim tu musim sejuk, tapi tak ada salji, macam kita. Jadi dia ni musim sejuk pun boleh berniaga, musim panas pun boleh berniaga. Ini nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Dan bukan setakat tu, orang pula datang kepada dia dengan membawa macam-macam bentuk perniagaan dan juga harta. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata apa? "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, iaitu Kaabah. Mereka ni, kenapa Allah Ta'ala ingatkan satu nikmat yang mana kita dah sebut daripada cerita surah Al-Fil, kemudian Allah Ta'ala sebut pula nikmat perjalanan mereka. Kerana orang Quraisy ni, dia dapat kemuliaan dalam dua keadaan. Satu, kemuliaan waktu mereka bermukim, kerana mereka duduk dekat dengan Kaabah yang telah Allah jaga. Yang kedua, mereka juga dapat kemuliaan waktu musafir. Waktu mukim pun dapat kemuliaan, waktu musafir pun dapat kemuliaan. Waktu dia bermusafir pergi berniaga, orang tak ganggu. Sedang masa tu mereka ni hidup di zaman jahiliyah, yang mana orang jahiliyah ni merompak, mencuri, membunuh, benda ni biasa bagi mereka. Jadi sebab itu waktu nak bermusafir ke mana-mana, mereka ni boleh jadi ada kemungkinan dirompak atau dizalimi. Melainkan orang-orang yang ada kaitan dengan Kaabah, kerana telah berlaku peristiwa Abrahah tu, maka orang takut nak ganggu. Sama ada waktu mereka bermukim atau mereka bermusafir. Sampai-sampai tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang-orang yang kalau dulu zaman jahiliyah nak pergi ke Kaabah buat haji, ingat tak saya sebut dah, orang jahiliyah pun buat haji. Bukan kita je buat haji. Dan haji ni sudah bermula zaman Nabi Ibrahim sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah berhenti haji. Yang ada ialah sama ada haji itu betul seperti mana yang diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ataupun haji yang dimodifikasi oleh orang-orang yang menyimpang daripada agama Allah. Haji tetap ada. Orang Quraisy ada haji, jahiliyah ada haji. Cuma tawaf mereka dalam keadaan bertelanjang. Ini modifikasi mereka. Talbiyah mereka pun mereka ubah. Dan paling utama di keliling Kaabah tu adanya patung-patung berhala yang mereka minta dan bertawaf padanya. Kemudian waktu di Arafah, dia sudah tidak lagi berwukuf di Arafah. Orang Quraisy, penduduk Mekah akan berwukuf di Muzdalifah. Kerana mereka sangat sayang kepada tanah haram. Dia kata, kami orang tinggal dalam tanah haram ni tak akan tinggalkan tanah haram. Jadi haji mereka duduk wukuf dia dalam tanah haram. Orang lain yang tidak Mekah ni pergi duduk di Arafah, kerana Arafah tanah halal. Modifikasi dia modify agama. Sehingga akhirnya waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan, Nabi kembalikan wukuf ke Arafah. Nabi sendiri duduk di Arafah. Semua sahabat-sahabat duduk di Arafah. Pakai ihram balik, sempurna balik. Kemudian talbiyah pun labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kembali semula kepada syariat yang sebenar. Okey.
Poin kita tadi apa? Poin kita di awal tadi, zaman jahiliyah pun ada haji. Untuk cerita bab haji betul ni nanti kita cerita semula. Tapi poin kita ialah waktu jahiliyah ada haji. Menariknya, waktu jahiliyah dalam keadaan penyamun, perampok, penzalim banyak ni, orang nak pergi ke Mekah tu tak ada orang ganggu. Ini mereka ada dia panggil al-qalaid, letak dia tanda dekat binatang-binatang ni, apa-apa yang menjadi tanda bahawa mereka ni nak dibawa ke tanah haram. Nak dibawa ke tanah haram, baik lembu ke, baik kambing ke, baik unta ke, kalau dia bawa nak sembelih di tanah haram, dia letak tanda pada binatang tersebut. Dia pergi berjalan jauh sekalipun, orang tengok, binatang ni nak pergi tanah haram ni, orang tak ganggu. Okey. Dan begitulah juga kafilah-kafilah dagang Quraisy. Tengok-tengok mana? Siapa ni? Quraisy. Tak boleh kacau ni. Pasal apa? Sebab dia ni orang duduk di tanah haram. Kalau kacau takut jadi macam Abrahah gitu. Jadi mereka ni ada kemuliaan pada waktu bermukim dan ada kemuliaan pada waktu musafir. Sebab tu Allah Ta'ala kata li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Lalu Allah Ta'ala kata kepada mereka, ingat supaya apa? Nikmat yang kamu dapat ni bukan sebab Quraisy tu. Nikmat yang kamu dapat ni sebab Kaabah tu. Macam kita kata ni lah tuan-tuan, kalau tidak kerana Kaabah yang duduk di Mekah tu, tak sampai dah kita Mekah ni. Tak sampai dah kita Mekah ni. Pokok pun tak ada. Nak kata pemandangan bukit gunung yang menghijau pun tak ada. Air terjun pun tak ada. Orang pula kadang-kadang dengan kasarnya dia. Kita kata, ya apalah orang, kalau tak ada Kaabah, tak mari dah Mekah. Kita kata betul lah. Jadi kemuliaan Quraisy tu bukan sebab Quraisy. Kemuliaan yang ada pada Quraisy sebab apa? Sebab Kaabah. Lalu Allah Ta'ala ingatkan mereka, falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan kepada Kaabah ini, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang mana telah mengamankan, telah memberi kepada mereka makanan untuk hilangkan kelaparan dan telah mententeramkan mereka dari rasa ketakutan. Jangan sebab Kaabah yang ada, mereka ni tak lapar. Sebab apa? Sebab orang datang bawa makanan, buah-buahan ni, Allahu Akbar, dahsyat dia daripada kita. Walaupun dia tak ada tanah nak tanam, tapi buah dia banyak daripada kita. Berkat doa Nabi Ibrahim alaihi salam, warzuqhum minas thamarat. Allah doa, Nabi Ibrahim doa, kurniakanlah kepada mereka rezeki dari buah-buahan. Jadi di Mekah ni ada buah-buahan daripada seluruh dunia. Tuan-tuan nak makan makanan, ada panggil buah strawberry pun ada, buah pisang pun ada, buah anggur pun ada, tomato pun ada, buah naga pun boleh cari, durian pun boleh cari kalau nak. Orang bawa pergi sana. Semua jenis makanan. Nasi kabu pun ada, nasi kabu. Waktu saya duduk belajar dulu, duduk belajar, kata tuan aku kalau pergi haji, musim haji kan ada orang petani duduk jual nasi buku, packing kecil. Siapa pergi haji dia tahu lah, orang petani duduk jual macam-macam. Jadi first waktu saya pergi belajar dulu, kita ni bawa macam-macam makanan.
Kono-kono sana tak ada makanan lah. Macam jemaah haji dulu bawa kicap lah, bawa sos lah, bawa apa. Dah ni bawa lagi dah. Tapi sampai ke sana, rupa-rupanya ada belah kedah. Kicapnya ada, sosnya ada. Nasi khabu pun ada. Nasi lemak pun ada. Tengok Allah Ta'ala hadirkan makanan. Begitulah nikmat Allah. Allah Ta'ala kata, Alladhi at'amahum min ju'. Kamu duduk Mekah ni, Allah hilangkan kepada kamu kelaparan. Semua benda nak makan ada. Tak lapar duduk Mekah. Wa amanahum min khawf. Dan mengamankan kamu dari ketakutan. Musuh-musuh tak berani ganggu. Sehingga tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita belajar, kita akan baca satu surah nanti, iaitulah surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila berlakunya pembukaan kota Mekah, maka kamu melihat manusia masuk dalam Islam secara berbondong-bondong. Orang masuk Islam ramai setelah pembukaan kota Mekah. Ada signifikannya. Apa dia? Sebab sebelum Nabi buka kota Mekah, orang-orang yang ada di Mekah tu dia masih lagi dalam keadaan wait and see. Tunggu dan lihat. Dia nak tunggu dan lihat antara Quraisy dengan Nabi Muhammad ni, siapa yang menang, siapa yang kalah. Kerana sebelum ni antara Abrahah dengan Quraisy menang, Abrahah kalah. Jadi dia nak tengok, tiba-tiba datang Nabi Muhammad telah mencabar kemuliaan Quraisy ni, di mana Nabi Muhammad mengajak Quraisy keluar, tinggalkan kebiasaan mereka, tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka, dan kembali kepada Tuhan yang satu saja. Jadi orang-orang kata apa? Betul ke Muhammad ni? Kita tengok, kalau dia menang, maksud dia betul. Kalau Quraisy menang, Quraisy betul. Jadi mereka tunggu dan lihat. Bila berlaku pembukaan kota Mekah, barulah percaya, rupanya Muhammad betul-betul. Sebab apa? Quraisy akhirnya kalah. Maka masuklah mereka ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Allah ingatkan kepada mereka bahawa nikmat ni datangnya dari Allah. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Kita macam mana kita? Sebenarnya apa yang kita dapat tak jauh beza pun dengan apa yang Quraisy dapat. Allah bagi tak keamanan kepada kita? Allah bagi. Allah bagi tak makanan kepada kita? Allah bagi. Maka kerja kita adalah menyembah empunya nikmat ini. Makanan pak kita, mengubah makanan, jangan cerita siapa buang-buang makanan. Open house, siapa tak larang nak makan. Open house 3-4 tempat satu hari. Ni hari ni jangan hari kira. Hari ni cuti pula kan. Hari Senin pula cuti. Open house saja. Semalam pun ada open house dah. Hari ni lagi. Pagi ada open house, tengah hari open house, malam open house lagi. Alhamdulillah. Nikmat yang banyak. Kita syukurlah, kita seronoklah. Tapi dalam keseronokan tu jangan lupa kepada empunya nikmat. Pak kita ni makanan alhamdulillah. Lebih kurang kata tu juga nak makan apa? Nasi Arab ada. Makanan Korea ada. Bakso Indonesia ada. Makanan apa lagi? Filipina ada. Western ada. Nasi lemak, lemang, ketupat, rendang ada. Semua bentuk makanan. Alladhi at'amahum min ju'. Dulu tok nenek kita makan ubi kayu. Makan ubi kayu. Nak boleh tutup kelaparan.
kutip pucuk-pucuk ubi, rebuh ubi kayu, makan beras. Pula ni baru ni saya balik kampung. Kampung ni tuan nak kampung. Saya kata nak bagi zakat fitrah. Mujur tahun ni alhamdulillah. Saya daripada dulu kan kita kata kita suka ikut mazhab Syafi'i yang asal lah, walaupun tak apalah pandangan yang dah ada tu. Cuma asalnya zakat fitrah ni dibayar dengan beras kan. Sama-sama dulu bayar dengan beras. Maka kita pun alhamdulillah lah selama duduk dah tahu belajar lagu tu, kita praktik lah sebagaimana kita belajar tu. Maka dah banyak tahun dah bayar dengan beras. Balik baru ni adalah orang tolong-tolong kirim sikit supaya beli beras bagi kepada orang-orang miskin lah sebagai zakat fitrah mereka. Alhamdulillah. Cumanya kelah kabut sikit pasal isytihar raya awal. Nasib baiklah beras tu dah siap beli belakang dah depan rumah. Kita ingat ke esok satu hari belum raya tu nak pergi bagi beras tak? Tutup malam tu dia isytihar esok raya, Isnin raya. Allahu Akbar. Bagi tahu kau geng-geng hok dok bagi beras malam ni juga kena pergi bagi beras. Dalam bagi-bagi beras tu adik saya cerita, nak bagi beras mana? Saya kata bagi beras siam, beras Thailand lah, beras import lah. Kita panggil beras siam, tapi kita sini panggil beras import lah. Dia kata kena bagi beras import pasal orang kampung. Baru ni kita bagi beras tempatan. Dia kata, "Dah mau nak bagi beras apa?" Beras apa tu? Beras tempatan. Tak payahlah, kita sini tak makan beras tempatan. Kita makan beras import. Orang nak bagi zakat pun dia minta. Dahsyat. Kita punya level. Maknanya makanan tapak kita ni mudah. Makanan pak kita ni mudah. Allah bagi nikmat tu banyak. Sampai orang miskin yang nak terima zakat tu boleh demand, aku nak beras import. Dia punya dahsyat tak dahsyat. Level pemakanan pak kita. Tak ada dah istilah ubi kayu, pucuk ulam ke apa, tak ada dah. Dia reti dah makan ayam habis stok. Dia reti makan daging. Kalau orang Kemboja, kalau kita pergi bagi makan daging, tahu korban tu dia potong nipis-nipis daging lembu tu, dia jemur pula jadi kering awet, kemudian nak makan dia potong sikit bagi. Sekeping makan untuk satu keluarga. Sekeping tu potong sikit, mengambil sikit. Daging korban boleh makan setahun. Kita lembu seekor sehari tu habis makan dah. Lembu seekor habis. Kambing dulu orang makan sikit je. Cicah tu banyak, buat kuah tu banyak supaya boleh makan ramai. Ambil roti cicah gulai kambing. Dalam gulai tu adalah 2-3 ketul, boleh makan satu kampung satu. Zaman dulu, zaman lah ni kambing seekor setengah jam ni potong-potong golek baru habis makan. Level makanan kita sebenarnya Allah bagi nikmat kat kita banyak. Sama seperti mana Allah bagi kepada Quraisy dulu. Kita hari ni makanan kita lebih baik daripada raja-raja zaman dulu. Kalau zaman dulu raja pun tak makan kambing golek gitu. Dia makan dengan ikan-ikan sedap. Makan juga. Cuma kita kata tahap level kita. Western makan apa. Macam-macam makan. Rumah pun lagu tu juga. Rumah kita lah ni. Kita duduk dalam kenikmatan. Yang mana raja-raja dulu pun tak boleh kecap nikmat kita. Macam mana? Raja-raja zaman dulu rumah tak ada aircon. Rumah kita setiap bilik ada aircon. Raja zaman dulu naik kereta berapa sisi je. Zaman-zaman dulu lah. Kalau di Kelantan tu pelik D, nombor 1 pelik ni A duduk di Johor, duduk di Perak. Pasal Perak adalah negeri pertama mendaftarkan kereta. Lepas Perak, negeri kedua mendaftar kereta Selangor, B.
Kemudian dapat kat Pahang, C. Kemudian dapat kat Kelantan, D. Dia ikut siapa hak daftar dulu? Hak daftar dulu kenderaan tahun 1901. Raja je daftar kereta ni. Kita lah ni duduk rumah flat kereta 2 biji seorang. Nikmat yang kita dapat ni sebenarnya dicemburui oleh raja-raja zaman dahulu. Andai kata mereka hidup zaman kita. Cuma semua tu tak ada nilai di sisi Allah. Yang Allah Ta'ala nilai macam mana tahap ibadat kita, penyambahan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu baru bab makan, bab aman. Allahu Akbar. Di saat berlakunya peperangan di Indonesia, ada huru-hara, kejap-kejap demonstrasi. Nah, ada keamanan dari sudut tak perang, tak berlaku perang. Yaman perang, Syria perang, Iraq perang. Mari semua, mari tempat kita minta perlindungan. Duduk di sini aman, damai, tenang. Bukan sekadar aman, damai dari sudut perang, aman, damai dari sudut amal ibadah. Ada seorang sahabat, dia meninggal lah Covid baru ni. Tapi dia cerita sebab apa dia pilih datang berhijrah ke Malaysia. Walaupun orang duduk berhijrah ke Amerika, Europe dan sebagainya, dia dapat kad pelarian tu kan. Sebab dia berlaku perang di Yaman. Bila dia kata kenapa dia tak pilih negara lain, pilih Malaysia? Sebab apa? Sebab di Malaysia ni bukan sekadar ada keamanan, tapi ada kebebasan dalam beragama Islam. Kita boleh bersolat berjamaah 5 waktu di masjid, tak ada orang halang. Masjid pula banyak penuh. Majlis ilmu boleh dibuat. Nak simpan janggut panjang tak ada masalah. Tuan-tuan nak pakai jubah ke, baju Melayu ke, kurta ke, t-shirt ke, semua pakaian. Wanita nak pakai jubah, nak purdah pun tak ada orang marah. Kalau belah-belah Europe, tak mudah. Semalam kejadian kes di Amerika, seorang lelaki masuk supermarket, bunuh 10 orang. Tembok tam 10 orang. Wanita-wanita muslimah berjalan di tengah jalan dengan stroller bawa anak, ditendang daripada belakang sebab pakai purdah. Kita ni nikmat negara yang aman. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanan banyak, sumber hasil bumi banyak, hutan banyak, minyak ada, biji ada. Tak pernah berlaku gempa bumi, tak ada lava gunung berapi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kamu nak dustakan? Jadi jawapan kita, kalau Allah kata kepada Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf," maka menjadi kewajipan juga bagi kita untuk menyembah Tuhan yang memberi kita makan, memberi kita tempat tinggal, memberi kepada kita keamanan, tidak lain dan tidak bukan, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma cukup ke tidak? Isu dia padan ke tidak nikmat yang Allah bagi dengan ibadat yang kita buat. Kena tanya tu, dia panggil soalan tu macam kena tapa dengan penapa Jepun, penapa kira Jepun. Maknanya apa? Padan ke tak nikmat yang kita dapat dengan ibadat yang kita buat. Nikmat kita banyak, ibadat kita. Salat 5 waktu bagaimana? Hak sini ni alhamdulillah lah, hak kita mari sembahyang subuh ni biasanya kalau dia mari sembahyang subuh, solat-solat lain pun dia datang jugalah, insya-Allah lah. Tapi kalau orangnya nikmat dia banyak, tak datang solat berjamaah di masjid, ada yang tak beriman pun kepada Allah, harta dia bertimbun-timbun, maka kita bimbang kesudahan dia
selama yang kita baca Quran ni, semua orang yang melawan Allah, yang menentang Allah, kesudahan mereka hancur. Sebagaimana Abrahah hancur, kaum Thamud pun hancur, kaum Ad pun hancur, kaum Nabi Nuh pun hancur. Semualah orang yang lawan Allah ni berakhir dengan kehancuran. Okey, tak pernah ada lagi orang yang lawan Tuhan berakhir dengan kebaikan. Tak pernah. Namrud, sehebat-hebat Namrud, lawan Tuhan berakhir dengan kehancuran. Fir'aun, sehebat-hebat Fir'aun, berakhir dengan kehancuran. Setakat Quraisy ni kecil lah nak banding tamadun Fir'aun ni. Ada baru ni orang share satu cerita bagaimana membuktikan kehebatan Al-Quran, di mana Quran kata langit tidak menangisi kematiannya Fir'aun. Sebab Fir'aun ni ada rupanya tertulis dekat kubur dia, langit menangis kerana matinya Fir'aun. Jadi Quran jawab, langit tak teriak kalau Fir'aun mati. Pasal apa? Hebatnya Fir'aun zaman dia. Siapa orang tulis begitu? Hebat pada rakyat dia, hebat pada pandangan manusia. Sampai hari ni orang kaji tamadun dia, tapi dia di sisi Allah macam mana? Sebab tu kita ni pandangan Allah yang paling utama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita biarkan momentum Ramadan kita tu berakhir. Sembahlah Tuhan yang telah kita sembah dalam Ramadan, kerana dia juga ada setelah daripada Ramadan. Dia wujud dan kekal sampai akhir zaman, sampai bila-bila, sampai dialah Tuhan yang berkuasa di dunia, dialah Tuhan yang berkuasa di akhirat. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Tidak ada sesuatu pun sebelumnya dan tidak ada sesuatu pun selepasnya. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah, Tuhan yang maha satu, maha tunggal. Allahus samad, dialah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan dia. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah mentaufikkan kita untuk beriman dan beribadah kepada Allah. Beriman dan beribadah kepada Allah. Cerita mudah belaka tuan-tuan. Cerita tu tak apa, kita ni sembahyang dah, kita ni puasa dah. Kadang-kadang orang rasa dia dah cukup dah dengan Islam dia. Sebenarnya sesiapa yang rasa cukup dengan Islam dia pada tahap dia tu, dia belum tahu lagi kehendak Allah yang sebenar. Kita semayang memang satu daripada dulu sampai lah ni pun 5 waktu tu tak pernah berubah pun. Yang berubah apa dia? Ihsan. Kita puasa daripada dulu sampai saat ni 30 hari itu je. Yang berubah apa? Ihsan. Apa maksud ihsan? Ihsan ni ialah cara kita beribadah. Kan Nabi SAW pernah ditanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang Islam, khabarkan kepadaku tentang iman, khabarkan kepadaku tentang ihsan. Islam rukun yang 5, jawapan dia. Iman rukun yang 6, jawapan dia. Ihsan, Nabi jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seakan-akan kamu nampak Allah tu. Kamu rasa dalam ibadat seolah-olah kamu sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu tak boleh rasa perasaan tu, kamu kena yakin bahawa Allah tengok kamu.
Jadi yang kita payah nak capai ialah darjat ihsan dalam ibadah. Yang ni jangan pernah kita rasa cukup dan kita pernah rasa puas. Allah Ta'ala pun kata kepada kita, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dia ciptakan mati dan ciptakan hidup ni untuk dia uji kamu. Macam mana bentuk ujian dia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik ibadat dia? Siapa yang paling baik amalan dia? Jadi nak mencapai status ihsan dalam ibadat tu, Allahu Akbar. Jangan pernah rasa puas dengan ibadat. Jangan kata aku semayang 5 waktu cukup dah, di masjid dah tiap-tiap hari. Kita dalam solat ni, saf yang sama, semua rokok sama, sujud sama, tahiyat sama, rakaat sama, tapi keluar pahala lain-lain. Ada orang Allahu Akbar, otak dia pergi kemarin. Kita punya nak kawal payah. Teman-teman hari ni pula Allahu Akbar mikir nak pergi rumah mana dulu open house ni. Tak mikir jalan ni pukul berapa, begini pukul berapa, subuh tu mikir dah. Zuhur tu Allahu Akbar, ni nak kena pergi ada 2 buah rumah lagi ni. Jam lagi ke apa semua lagi. Tu baru sibuk bab mikir nak pergi makan. Orang sibuk dengan kerja, orang sibuk dengan hobi, orang sibuk dengan kereta, orang sibuk dengan rumah. Orang sibuk dengan orang panggil mencari kesenangan dunia. Ihsan tu yang payah. Salat kita 5 waktu belaka, puasa kita pun puasa 30 hari belaka, tapi ihsan dalam ibadat tu jangan pernah kita rasa cukup. Ramadan kita, berapa tahun dah kita sempat bertemu dengan Ramadan, tapi ada Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Pasal apa? Sebab kualiti ibadat kita yang berbeza. Lepas tu teruskan belajar, teruskan berusaha, terus. Jangan pernah rasa aku semayang dah cukup dah 5 waktu semayang, puasa 30 hari dah. Tak, kita ada satu level. Kita nak ibadat kepada Allah seperti mana yang Allah Ta'ala suka kita beribadat. Itulah ihsan. Falyabudu rabb hadzal bait. Jadi biar seiring nikmat yang kita dapat ni biar seiring dengan ibadat yang kita buat. Kalau dapat bonus, solat pun kena ada solat yang bonus, solat tambahan lah maknanya, solat sunat. Bonus duk minta semua boleh bonus raya. Sembahyang sunat tak nak tambah. Rezeki nak tambah. Tapi ibadat tak nak tambah. Patutnya makin dia selari, makin banyak ibadat, nikmat kita makin bertambah ibadat kita. Di sudut teori macam-macam tu. Tapi kadang-kadang ustaz pun payah juga nak buat. Saya sendirilah. Sebab tu kita ni kena banyak berdoa, bermohon kepada Allah agar Allah bagi taufik kepada kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam kenikmatan kita yang ada banyak ni, jangan dilupakan. Sekali lagi saya sebut, jangan lupakan momentum Ramadan. Kalau dulu Ramadan kita rajin datang salat, Syawal kena jaga. Kalau dulu kita sibuk dengan buka puasa je, sekarang ni Zuhur pun kita sibuk dengan majlis raya. Asar pun kita sibuk dengan majlis raya. Ramai orang waktu Zuhur duduk atas jalan, jam nak pergi raya. Waktu asar pun masih lagi duduk atas jalan, jam nak pergi raya. Bukan tak boleh pergi raya, tapi kalau kita ada 10 minit lagi nak asar, kita tahu depan kita jam setengah jam. Cari masjid dulu lah, salat dulu, lepas tu duduk dalam jam tu tak apa. Tenang. Kita jaga waktu salat kita, jaga kualiti salat kita. Ustaz ayat lagu tu lebih kurang ya kadang-kadang. Kita pun gambar dia kena pergi dulu. Duk mikir sempat kali solat Jumaat situ, sempat kali kita duk mikir. Dah lagi ni dah solat sana. Apa? Siapa-siapa orang habis dalam semayang. Betul tak? Istighfarlah kita. Macam mana? Tapi nak sebutnya, biarlah momentum Ramadan tu jangan cepat sangat hilang. Dan seminggu baru habis belaka. Madrasah Ramadan habis belaka.
jaga salat, jaga puasa 6 Syawal, jaga silaturahim, jaga perkataan, jaga harta, jaga pandangan, jaga semualah seperti mana yang kita buat dalam Ramadan. Jadi mudah-mudahan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah kebaikan. Insya-Allah kelas kita ni akan kita buat seperti mana Ramadan, itulah tadabbur harian. Jadi besok pun ada, Rabu pun ada, Khamis pun ada, insya-Allah. Jumaat tengok kalau tak balik jadual tu, tak balik ke Kelantan ada, kalau jadual balik Kelantan tak ada. Jadi insya-Allah mudah-mudahan siri tadabbur kita ni berpanjangan, kita ambil manfaat daripada waktu kita, insya-Allah. Jadi besok ada, kita sambung dari surah Al-Ma'un dan seterusnya. Habis surah juzuk 30 ni kita akan ambil daripada awal, insya-Allah. Kita tadabbur Quran. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.